أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwan akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala masih lagi memberikan kita ini kesempatan, ruang dan peluang untuk kita membicarakan satu tajuk berkenaan. Tajuk berat, tuan-tuan. Berat. Tajuk dia bukan berat mana, tapi dia nak berhujah panjang sebenarnya. Tapi dalam masa 40 minit ni, 40 minit sampai ke 40 minit? 40 minit, setengah jam gitu. Kita cuma ambil isi pengenalan je. Maknanya kita ambil hubung kait di antara yang diberikan tajuk kepada saya ini berkenaan dengan taksub kepada salaf dan khalaf. Tak. Yang mana begini. Kita tahu ke berkenaan dengan tentang salaf. Salaf dia banyak, tuan-tuan, dia ada dua. Tak. Baik, kita ambil dulu berkenaan dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ahlul Sunnah wal Jamaah ni, kalau kita tengok dalam hadis, Rasulullah cuma menyebutkan dalam hadis, dia kata apa? Yang berpegang kepada Al-Jamaah, yakni satu kumpulan. Pasal apa dia ambil satu kumpulan? Pasal 73 kumpulan yang lain adalah sesat. Satu kumpulan yang tidak sesat. Ada maknanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana dikatakan ahli sunnah itu adalah mereka yang terdiri daripada orang yang mengambil. Siapa dia? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah. Maknanya diambil pula ahli sunnah wal jamaah. Baik, ahli sunnah wal jamaah terbahagi kepada dua. Apa dia? Salaf dan khalaf. Tu dia. Masalah orang kita dalam dewasa ni dikata pula salaf bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana yang dikatakan demikian? Cuma mereka melihatkan daripada satu sudut bahawa salaf ini, dia ini berpegang sangat kuat kepada Al-Quran dan juga sunnah. Adakah ia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah? Tak. Bagaimana pula dengan khalaf? Khalaf ini dia menggunakan metodologi yang mana menggunakan
ada daripada sumber akal. Pasal apa nak menentang kaum-kaum ni yang mana mereka menggunakan falsafah. Ini kita tengok bila mana datangnya khalaf ni adalah selepas 3 kurun daripada yang dikatakan kurun yang terbaik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, kan? Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, iaitu masa para sahabat, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang daripada mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Baik, kita faham berkenaan, ambil tu dulu. Yang mana 3 kurun yang pertama digelar sebagai salaf. Salaf pula, dia banyak pula. Dalam keadaan masa tu, dia ada salaf yang dikatakan salaf zamani dan salaf salaf zamani dan salaf manhaj. Salaf zamani dah hilang habis, dah lama dah, tuan-tuan. Saya ambil kira gini, tuan-tuan. Kita ambil aktibar daripada apa? Ibrah yang mana? Supaya kita keluar daripada taksub, daripada kongkongan taksub. Ni masalah orang kita di Nusantara. Dia ambil pendekatan taksub sampai-sampai melabelkan orang itu keluar daripada Islam. Ada pula orang ni bukan daripada grup ahli sunnah wal jamaah, kerana dia tidak ambil daripada pendekatan ulama-ulama yang mutakhir. Betul tak? Faham tak? Faham? Itulah pasal apa nak suruh saya buat benda ni. Tak. Sampai saya pun kadang-kadang boleh naik pening. Tak? Baik, kita ambil satu-satu. Kita ambil gini. Tuan-tuan, orang rumah kena pergi orang rumah tak? Ni saya ambil pendekatan yang mudah dulu. Abang nak pergi mana ni? Abang nak pergi pasar kejap. Abang belikan saya ikan kembung. Tak, ikan kembung. Abang nak buat apa dengan ikan kembung? Orang lelaki tanya. Tak, nak buat apa ikan kembung? Nak. Kita nak masak, nak makan. Tak, dia pun pergi pasar. Dia pergi pasar tengok-tengok, ikan kembung tak ada. Allah, ikan kembung tak ada pula. Makanya dia pun balik rumah. Abang, pasal apa tak belikan? Ikan kembung tak ada. Dah tu, abang tak beli yang lain. Kamu cakap apa tadi? Ikan kembung tak ada. Kamu nak ikan kembung kan? Aku tengok ikan kembung tak ada, aku balik. Salah tak dia? Salah aku tak salah? Tak salah. Baik, ada satu lagi yang pandai kita tengok. Bang, pergi dekat pasar, belikan jaket. Tahu ikan jaket? Tahu tak? Semua orang tahu ikan jaket. Pergi pasar, tengok-tengok ikan jaket tak ada. Tak, dia beli ikan pari. Tak, ikan pari. Balik-balik rumah, bang, saya tadi suruh beli ikan apa? Ikan jaket. Tak ada pula ikan jaket aku cari. Aku beli ikan pari. Bang, saya tak suruh beli ikan pari. Pasal abang beli? Kalau tidak, kita tak ada lauk nak makan. Salah tak? Tuan-tuan, kalau kita hindar daripada keadaan taksub, kita tidaklah menyalah pada orang tu. Kalau keluar daripada taksub, apalah tak nak beli? Ada ikan lain bukan tak boleh beli, belilah. Tak, keluar. Kita masuk di dalam kongkongan taksub. Ini masalah orang kita bila mana dia duduk di dalam kongkongan taksub. Ni nak kena keluar ni, tuan-tuan. Tak, baik, kita ambil pendekatan perlahan-lahan. Tak, sampailah habis masuk. Tak. Dia tak boleh nak ni, tuan-tuan, tak boleh nak habis. Maknanya kita ambil faham je lah. Tak? Cuma dia nak bagi apa, tuan-tuan? Nak bagi keluar daripada kongkongan. Saya dia beritahu bukan kat sini. Tak, sini semua muka dah macam malaikat. Tak, gitulah. Tak, jadinya kita nak ambil biar tuan-tuan ni beritahu orang. Saya tahu semua. Fikrah kita ni kita tahu dah. Ni orang ke mana, dia ikut ke mana. Ni orang ni ikut ke mana. Solat dia ke mana, kita tahu dah ke mana. Dia ni memang ikut sini, ni ikut sini. Dia ni salah, ni tak boleh. Jangan gitu. Tak? Jangan kita buat gitu. Cepat sangat kita menghukum orang. Baik. Yang pertama kita tengok berkenaan dengan salaf. Apa istilah salaf? Tuan-tuan, yang tuan-tuan mengaku ada sini, yang mengaku salaf. Salaf tu benda.
Sebaik ada air. Tak. Bagilah air sikit warna tu. Tak. Ayorin ku tuan-tuan. Tak. Exxon Mobil tuan-tuan. Ha? Ha? Oh, gimana? Jangan tahu gula. Ni ustaz saya ni, sahabat saya Ustaz Saiful. Yang kalau ada masa boleh juga panggil dia. Dia lagi sedap daripada saya sebenarnya. Baik. Kita tengok. Kita tengok salaf, istilah salaf dan khalaf. Tak, kita ambil. Apa yang kita nak tengok daripada salaf dan khalaf ini adalah yang pertama-tamanya adalah berkenaan dengan manhaj. Manhaj tu benda, manhaj itu adalah sistem, silibus. Tak, biar kita tidak hidup pada zaman dia, tetapi kita masih memegang pada sistem dia, tu yang betul. Tak. Ada orang kata, kita ikut Al-Quran dan Sunnah lah. Tak, Al-Quran pun tak lepas baca lagi. Kata mari ikut Sunnah, mari ikut Quran. Quran dia kata pegang setahun sekali. Masa bila? Ramadan je. Lepas tu tak ada dah, habis dah. Tu handphone tu siap tukar dah. Tanya kat orang kedai marah, kat tokek kedai. Apa lah ni? Saya nak handphone yang ada Al-Quran dalam. Oh gitu cerita. Bagus dah. Tapi haram nak baca. Tak tahu berapa kali khatam Al-Quran di dalam handphone. Tak ada. Dia tak bising yang tu. Dia tahu nak ada Al-Quran dalam handphone. Al-Manquq wal Qayyum. Gitu lah. Tak ada kata apa dah. Baik. Kemudian dia kata apa? Pentinglah mengikut manhaj kerana maksud manhaj adalah sistem, silibus, cara dan patut mengetahui yang mana didahulukan. Datang kepada kita. Masalah orang kita ni kadang-kadang dah tahu dah mana dia. Tuan-tuan, ini bukan isu diletakkan kepada salaf ataupun khalaf. Kadang-kadang orang kita dia mendahulukan pendapat orang lain, mendahulukan kepada pendapat guru-guru dia daripada pendapat yang datang kepada kita, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah. Didahulukan yang tu. Tak apa pula guru aku kata gini, tak boleh buat lain. Tak boleh. Maknanya dia telah membelakangkan Al-Quran dan juga Sunnah. Dia ambil pendekatan itu. Tak mau gitu. Ambil yang tu dulu. Itu yang dikatakan pendekatan manhaj, mengikut aliran. Apa dia manhaj tu? Kita tengok salaf tadi. Salaf tadi adalah yang pengertian dalam bahasa adalah orang yang mendahului kita. Tak? Orang yang mendahului kita. Tak? Seperti siapa? Kalau ikut bahasanya, seperti ibu bapa kita. Seperti kalau anak-anak kita, kitalah salaf dia. Pasal apa? Kita mendahului anak-anak kita. Yang mana pula orang tua kita, mak bapak kita adalah salaf kita, yakni orang yang mendahului kita. Itu dalam istilah bahasa. Bagaimana pula dengan masalah bila dikatakan bab agama, bab Islam? Katanya dalam satu hadis yang kita dah baca tadi tak? Khairun nas qarni thummal ladzina yalunahum. Tak? Thummal ladzina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadanah. Dia kata apa? Syahadatah. Baik, sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yakni pada masa para sahabat. Sahabat tu bagaimana sahabat? Istilah sahabat tu apa dia? Sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah dan dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia mati di dalam Islam. Bagaimana pula dengan dia kata apa? Kemudian yang sesudahnya, yakni tabi'in. Lepas tu masuk kepada tabi'in. Yang mana sahabat, yang mana dia berjumpa kepada sahabat. Tetapi dia tidak berjumpa pada Rasulullah. Kemudian dia itu masuk Islam dan dia mati dalam Islam. Yang mana satu lagi kaum adalah sahabat yang mana dia berjumpa pada sahabat, dia tak jumpa pada Rasulullah, yakni dia itu masuk Islam dan mati dalam Islam. Ini dia. Ini 300 tahun yang pertama ni adalah masa-masa yang terbaik. Itulah yang dikatakan generasi salaf. Ini dikatakan salaf zamani. Salaf zamani. Baik, bagaimana pula dengan salaf yang dikatakan salaf manhaj? Kita bukan daripada golongan salaf zamani, bedah, tetapi kita masih boleh dikira sebagai salaf.
yakni salaf manhaj. Tu pasal jangan pendekkan akal salaf tu bagaimana. Orang kita dia salaf je, dia kata dia fikir yakni Wahabi. Tuan-tuan, salaf ni kita ikut siapa? Kita ikut siapa sebenarnya? Kita ikut Al-Quran dan Sunnah dan Rasulullah dan juga para sahabat. Kan kita ikut sama sekarang ni. Ada tak kita ikut? Kita ikutlah. Cuma yang khalaf tu datang selepas 300 tahun berakhir, datang golongan khalaf. Itu disebut khalaf. Khalaf pula dia ada juga khalaf zamani dan khalaf manhaj. Ada tuan-tuan. Yang mana dikisarkan khalaf manhaj itu di antaranya adalah dia ada pertembungan. Tuan-tuan, pertembungannya daripada segi yang kebanyakannya adalah akidah. Tu je. Antaranya akidah yang selalu kita dengar penuh. Yang dibawa di dalam ayat-ayat Al-Quran seumpamanya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Tu dia mutasyabihat. Dia tengok kat situ. Pasal apa? Berkenaan dengan ayat Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arash. Tak? Baik. Kalau dalam segi bahasa, kalau dalam segi pengertian salaf, tak, dia kata apa? Tak, berkenaan dengan bersemayamnya Allah di atas arash. Tak? Apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Bersemayamnya Allah di atas arash itu semua sudah sedia maklum. Dah maklum dah. Yang kita bagaimana? Kita lama dah ngaji ni, saya tengok baca-baca kitab dah. Dah, jangan kita simpan kitab kita gitu je. Dah, gitu je simpan dah. Kita kena ada tuan-tuan. Ilmu ni dia bukan kungkum pada kita tuan-tuan. Dah, jangan. Sebaik-baiknya tuan-tuan kena ada muzakarah ilmu lagi. Dah, dalam ni kena ada lagi perbincangan. Bukan terbatas kepada ustaz dah. Dia jangan terbatas gitu. Gatal gitu tuan-tuan tak jadi. Dia kena ada pertukaran, perbincangan. Tak baru sedap. Dah murajaah. Dah insya-Allah. Baik, kita tengok. Apa tadi? Saya sambung tadi yang mana? Semua diam. Allah bersemayam di atas arash. Kata Imam Malik, dia kata tak abidah. Dia kata apa? Berkenaan dengan Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arash. Dia kata dia tak nak ta'wil. Pada khalaf dia ta'wil. Tak? Golongan khalaf dia ta'wil. Contoh, tuan-tuan tak? Ta'wil ni kalau kita tengok kadang-kadang kita gini. Tuan-tuan, ada orang yang suka kumpulan Manchester United. Ibu-ibu suka tak tengok bola Manchester United? Parah betul lah kat sini. Bola pun tak suka tengok. Dah. Ada juga orang perempuan tengok bola. Ada. Dia tengok bola tuan-tuan tak? Dia tengok bola, tengok. Dia suka dengan Manchester United. Dia yang seorang lagi suka dengan Liverpool. Betul tak? Suka. Tuan-tuan, ada tak orang jenis taksub? Ada. Taksub dia bila tengok, apalah, kami punya kumpulan lagi bagus daripada Liverpool. Padahal dia pernah kena dengan Liverpool. Yang Liverpool pula kata, alah dia tu Manchester tu lemah je bendanya. Dia tak ada kuat mana pun, tuan-tuan. Maknanya bila dalam kerangka taksub dia habiskan semua. Dalam mana orang itu mempunyai kebaikan pun dia nampak kepada yang buruk. Itu masalah. Ini kita nak kena keluar. Kita nak kena keluar ni tuan-tuan. Pasal apa? Isu khalaf dan salaf ni sekarang ni makin tersebar. Dekat mana? Dekat internet, WhatsApp, dekat Facebook, semua keluar. Yang mana seolah-olah yang untung siapa? Musuh-musuh Islam untung. Tengok orang Islam dah bercelaru kat situ dah. Tuan-tuan, yang ini isu ni datang bila? Bila datang sebenarnya? Cuba tuan-tuan fikir balik. Dahulu, masa dulu zaman-zaman pondok, zaman-zaman kita ngaji, ada tak benda ini keluar? Salaf dan khalaf ni ada tak isu-isu keluar? Tak ada. Dia okey je, man. Dah, siapa nak babat? Tuan-tuan tengok macam Tuan Guru ni Aziz. Okey, tak ada masalah. Tapi masalah bila mutakhir, datangnya ada satu golongan yang tertentu datang kepada negara kita ni, tuan-tuan tak? Maka di situlah timbul isu perdebatan berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan falsafah. Habis dah tuan-tuan. Sampai satu ketika kita ni habis dah. Maknanya kita dulu okey, dah tak okey dah. Ni masalah bila pergi kepada taksub.
taksub kepada guru-guru tertentu tu masalah dia. Ni. Nak hilangkan perasaan taksub ni bagaimana? Berlapang dada. Nak kena lapang dada lah benda ni. Jangan kita pergi kepada dia je dak. Tuan-tuan, berkenaan dengan akidah, bab akidah. Tuan-tuan boleh tengok di dalam sifat 20 dan ada juga 4 serangkai, 3 serangkai tu. Ada uluhiyah, ada kemudian asma wa sifat. Tak. Ini kemudian bertembung dengan sifat 20. Kat situ kan soal akidah yang mana dipegang oleh antara satu sama lain. Di situ juga, di situ ada lebih masuk. Bila mana masuknya bab taksub, dia memperlekehkan antara satu sama lain. Ini masalah taksub. Ini kita nak bincangkan pasal inilah, supaya hilangkan perasaan taksub, menerima orang seadanya. Tuan-tuan, kita semua tak cukup ilmu, tuan-tuan. Bahkan saya sendiri belum tentu cukup. Saya tengok tuan-tuan kat sini pun, saya rasa tuan-tuan lebih bagus daripada saya. Mana tahu, tak tahu. Ada. Kita kena berfikiran macam tu. Ada. Kena terbuka. Baik. Kemudian kata apa? Yang mana kata Imam Malik, yang mana dia kata Allah Ta'ala itu bersemayam di atas aras. Semua orang sudah sedia maklum. Semua tahu dah bagaimana Allah itu bersemayam. Kemudian dia kata apa? Yang kedua dia kata apa? Saya tak ingat yang kedua. Allahu Akbar. Yang kedua dia katakan berkenaan dengan kita ini tidak mengetahui bagaimanakah Allah Ta'ala itu bersemayam. Habis dah. Bersemayam itu kita dah sedia maklum. Tapi kita itu berserah kerana kita tidak tahu al-jahil. Kita tak tahu bendanya. Kita tak tahu bagaimana Allah itu bersemayam. Bukti dia Allah Ta'ala banyak. Banyak dah Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran. Kita beriman tak tentang ayat Al-Quran? Ya. Kita beriman tak tentang benda ghaib? Ya, ghaib. Kita beriman. Baik. Contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan kena serang ular di dalam semak. Bila tuan-tuan ditanya, tak? Ni saya nak tanya tuan-tuan, tak? Bila tuan-tuan ditanya, oi, tadi aku nampak ular dalam semak. Tak? Kemudian macam mana boleh tahu? Tuan-tuan boleh beritahu tak bagaimana rupa dia? Pasal tuan-tuan pernah tengok dia. Tak? Dia punya besar betis. Tak? Kemudian dia itu ada 5 kaki panjang. Tuan-tuan boleh cerita tak? Pasal tuan-tuan boleh nampak. Pernah nampak lah. Tak habis, khalas. Pasal tuan-tuan boleh nampak. Bagaimana kalau tuan-tuan nak cerita kalau saya dipukul oleh angin? Tuan-tuan boleh cerita angin punya zat bagaimana? Dia semua berkaitan dengan iman. Iman, tuan-tuan, kerangka dia keluar daripada kotak pemikiran manusia. Habis dah, tuan-tuan. Dia habis dah. Maknanya, tuan-tuan, ayat tadi dia sangkut pasal apa? Allah itu bersemayam. Bersemayamnya Allah, kata Imam Malik, dia tak sama dengan bersemayamnya manusia. Khalas, dia tak nak fikir. Bab yang lagi satu, dia kata apa? Dia mentakwil. Dia kata apa? Allah Ta'ala itu memerintahkan daripada atas. Tak, tuan-tuan. Dalam bab ni, tuan-tuan, berlapang dada. Kalau saya setuju dengan kata Ustaz Zaharuddin. Tak? Zaharuddin kata apa? Dua-dua tak ada masalah. Masalahnya datang pada taksub. Dua-dua datang, tak ada masalah pada kita. Masalah datang pada taksub. Maknanya, tuan-tuan, tuan-tuan nak pegang pada salaf, peganglah. Tuan-tuan nak berpegang pada khalaf, peganglah. Benda dua-dua tak ada masalah. Maknanya tuan-tuan jangan taksub tu je. Tak? Baik. Kemudian dia kata apa? Ya, dia kata apa? Kamu itu, kita itu jahil. Macam mana Allah Ta'ala itu semayam. Dan kemudian kita wajib tak beriman dengannya? Wajib beriman dengannya. Kerana antaranya adalah di dalam satu rukun iman kita kata apa? Kita wajib beriman dengan benda-benda ghaib. Tak? Benda-benda ghaib. Baik. Kelas tak? Benda ni nampak tak mudah? Nampak mudah. Nampak tak terang? Tak terang cakap, tuan-tuan, tak? Biar kita terangkan sikit. Tengok muka blur lagi ni. Tak? Kalau tuan-tuan blur, saya lagi blur, tuan-tuan. Tak? Baik. Kemudian kita tengok lagi. Yang mana dikatakan? Baik. Yang dikatakan berkenaan dengan satu ketika Rasulullah SAW menghantar seseorang. Gubernur. Dia nak hantar gubernur lah ni. Antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, dia kata apa? Rasulullah pun kata apa? Sesampainya kamu ke Yaman, Mu'adz, bila sampainya kamu ke Yaman,
hendaklah kamu menyuruh mereka itu mentauhidkan Allah. Tak mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, tu pasal isu tauhid dia kena dahulukan. Kemudian kedua adalah mengucap 2 kalimah syahadat, dan kemudian menyuruh mereka solat 5 waktu, dan kemudian suruh pada yang kaya itu mengeluarkan zakat, memberi kepada orang yang miskin. Kemudian dia ada isu yang kedua, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, wahai Muaz, jikalau bila mana kamu menghadapi satu-satu kes di Yaman, kau akan berpandukan apa? Kemudian dijawabnya adalah Al-Quran. Kemudian jika kamu menemukan, tidak bertemu hukum di dalam Al-Quran, maka kamu itu pada ketika itu gunakan apa? Menggunakan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak temu apa-apa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu itu tidak menemukan apa-apa juga hukuman di dalam sunnah aku, tak ada jumpa pula, maka pada ketika itu gunakan apa? Kemudian dia kata apa? Dia akan menggunakan akal. Tetapi tidak lari daripada roh Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, nak nampak kat sini apa dia? Kita buat sesuatu berdasarkan dalil, kemudian dia tidak lari daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah tuan-tuan. Kalau kita ikut benda macam ni, kita jadi mudah terbuka, walaupun datang kepada kita berbagai-bagai fahaman. Kita senang selidik dan kita tengok bagaimana. Seumpama kita tengok, berkenaan dengan, ada orang tanya, kita tengok dalam kes ni, saya tengok di dalam kes, maaf cakaplah tuan-tuan, zikir secara menari. Zikir secara menari, ada tak tengok? Ada tak? Kita tengok ada orang zikir menari. Itu daripada Saidina Ja'far. Ja'far ustaz dah. Saidina Ja'far. Tuan-tuan, adakah kita itu mengerti yang mana? Saidina Ja'far itu, kita ada tak? Kita selalu kita ambil benda ni bulat-bulat. Kalau tengok sahabat boleh zikir sambil menari, kita nak zikir sambil menari. Adakah dengan kaedah gitu je sahabat buat? Tak. Adakah kita mengkaji bila mana Ja'far buat? Tuan-tuan, begini, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan masih budak-budak lah. Kita ambil budak-budak. Tiba sekali tu, ayah tuan-tuan kata, nak, aku tengok mu ni bagus sangat. Dia kata, ayah nak bagi kamu ni iPad 4. Ada iPad 4. Kecil lagi tuan-tuan, iPad 4. Dia kata, ya Allah, sukanya. Dia kan joget tau. Sukanya. Tuan-tuan, adakah dia joget tu sepanjang masa? Tak. Masa tu juga, adakah dia kata, weh kawan-kawan, aku nak joget setiap kali. Tak, setiap kali dia buat joget. Ada tak dia buat gitu? Tak. Maknanya tuan-tuan, fikir tak tuan-tuan? Ja'far pada ketika itu, yang mana dia banyak berzikir, zikir tu tiba-tiba datang kepada Rasulullah, kata apa? Allah Ta'ala menyukai. Kemudian pada ketika dia kata apa? Dia suka. Ya Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka. Pada ketika dia kata apa? Nampak tak? Pada ketika itu saja dia buat. Betul tak? Adakah dia buat sepanjang masa? Tak, tuan-tuan. Saya nak fikir tuan-tuan satu je. Buka fikiran balik. Tak. Kita buat dalam keadaan sadarnya sahaja, bila mana bertembung kan begitu. Jangan kita kata ambil taksub. Nak buat. Tak, jangan gitu. Bila kita taksub, gini cara dia. Ginilah jadinya bila mana kita tengok semua orang dia menolak antara satu sama lain. Faham tak? Tuan-tuan, saya tahu dah dalam ni dia macam-macam ada, macam astro. Semua ada, saya tengok muka satu-satu, saya tahu dah gimana. Maknanya tuan-tuan tak, lapan dada lah tuan-tuan. Orang musuh-musuh Islam kali ni dia tengok, senangnya nak musnahkan Islam. Tak payah kami hantar tentera, sedangkan mereka itu bercakaran sesama mereka. Tak payah tuan-tuan. Tengok sekarang ni, debat yang mana isunya tak habis-habis berkenaan dengan isu Al-Wahabi. Banyak benda lain kita nak terangkan. Baik, orang cakap Wahabi sesat pula. Allah, tuan-tuan. Masalah orang kita bila kata gitu. Masalah tuan-tuan. Baik tuan-tuan.
Saya pernah ada. Sahabat saya, Ustaz saya pun, dia pernah kata apa? Dia pernah tunjuk satu benda. Tak? Dia kata apa tuan-tuan? Tak? Kalaulah kita kata Madinah, Arab Saudi tu sesat. Pasal apa? Dia Wahabi. Maknanya kita datang sana, kita kena qada solat kita balik tuan-tuan. Pasal apa? Solat kita tak sah. Ikut belakang orang yang sesat. Salah tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan tu pasal konsep kena lapang dada ni kena ada. Kena lapang dada ni nak kena ada. Tak boleh kita tolak terus tuan-tuan. Kita ni siapa kita nak tolak semua daripada ilmu yang datang kepada kita? Siapa kita nak tolak? Tanpa kita menyelidik, siapa kita nak tolak? Kita bukan orang yang boleh menolak tuan-tuan. Kita menerima dan kita selidik. Itu baru betul. Jangan kita tolak. Berkenaan dengan isu Wahabi, kata kalau betul lah dia kata apa? Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Madinah dan dia kata Madinah dan Kaabah, kata apa tuan-tuan tak? Itu negara-negara yang aman, selamat. Dia Dajjal pun tak boleh masuk. Tak ada lah anak-anak Dajjal, tak ada tuan-tuan. Timbul pula yang menyatakan situ sesat, Wahabi sesat. Allahu Akbar. Maknanya orang kat sana solat semua sesat. Itu salah. So supaya kita keluar daripada kongkongan yang menyatakan ini semua tuan-tuan tak, maka berlapang dadalah kita berkenaan dengan ilmu. Pertanyaan ada? Tak ada. Jangan tanya dulu. Tak? Kalau taknya habis tuan-tuan. Tak? Masa tak ada. Tak? Baik. Kemudian banyak lagi ni. Tak? Tadi kita dah bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia terbahagi kepada dua kongkongan juga. Tak? Yang mana di dalam aspek dikata salaf dan khalaf. Tak? Salaf ni daripada istilah bahasa adalah sesiapa yang mendahului kamu, kemudian dikata apa? Yang berada di atas kamu. Tak? Tadi kita dah bicarakan. Kemudian dalam segi agama pula, yang itu yang dibahaskan melalui hadis yang mana dikatakan itulah generasi yang pertama yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana pula salaf ni? Salaf ini dia terkeluar daripada isu-isu bid'ah. Tuan-tuan, bila bid'ah kita semua dah bid'ah. Tak? Kita mesti rasa macam tu tuan-tuan. Dalam masa zaman-zaman salafus salih, ni dia. Salaf ni dia ada dua pula, salaf dan salafus salih. Tuan-tuan, Khawarij pun berada pada generasi sahabat, ada. Kita tengok Mu'tazilah pun ada tak? Ada. Tetapi adakah dia soleh? Tak. Itu pasal dia keluar kerana di situ ada bid'ah. Itu dia mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang Islam. Tak boleh. Itu bukan daripada generasi salafus soleh. Salafus soleh ni apa? Salaf, orang-orang yang terdahulu, yang baik, yang soleh. Itu baru betul. Tak. Baik. Dia kata apa? Al-Quran dan Sunnah tidak melakukan bid'ah seperti Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan Jabariyah. Kesemualah yang mana dia terlindung, dia masuk di dalam orang-orang salaf, tetapi dia bukanlah daripada golongan salafus salih. Baik. Kemudian, tadi kita dah bincang berkenaan dengan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Pun sama juga, itu adalah generasi salaf. Baik. Kemudian, kita tengok salaf. Salaf manhaj. Ataupun arti kata, dikata salaf minhaj. Minhaj. Tak, dia panjang. Sama dua-dua, sama makna. Baik. Yakni golongan salaf, manhaj, meletakkan Al-Quran dan juga As-Sunnah yang paling tinggi. Tuan-tuan, golongan-golongan ni seumpama ada yang menyatakan di antaranya adalah 4 imam besar. Yakni Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam 4 imam ni yang dikatakan di antaranya adalah daripada golongan-golongan salaf. Jadi kita ni ikut mana? Ikut Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i itu golongan mana? Salaf. Makna kita golongan salaf lah. Manhaj salaf. Betul tak? Betul dah. Tak kita gadah buat apa? Tuan-tuan. Baik, saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan solat. Tuan-tuan ikut mana? Jauh no pergi dia. Tuan-tuan ambil wuduk. Tuan-tuan ikut mana? Tuan-tuan. Tuan-tuan berwuduk.
Kat mana? Asy-Syafi'i. Rujuk dalam kitab mana? Oh parah tuan-tuan. Kata ikut Imam Syafi'i. Tak ada. Pasal apa? Kita ikut pada orang yang mengajar kita. Tak, betul tak? Tak. Contohnya kalau kita tengok Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tak. Dia adalah bermazhab Asy-Syafi'i, tuan-tuan. Begitu juga, tuan-tuan. Ada orang dia keliru berkenaan dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tuan-tuan, juga dengan Ibnu Taimiyah. Sama juga orang kita akan rasa padahal tuan-tuan Imam As-Suyuti dia tuan-tuan yang mana di antaranya imam yang dia ambil daripada kitab-kitab daripada Ibnu Taimiyah. Ada. Dia ambil dalam kitabnya Ar-Ruh. Ada. Tuan-tuan tengok kitab ni tuan-tuan. Tu pasal kita ni biar ada benda yang kita kukuh berkenaan dengan dalil-dalil baru sedap kita ni berpegang pada dia. Tidak, kita ni tak tahu, ditapukan gitu je. Baik tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan. Berkenaan dengan dikatakan bab wuduk. Bab wuduk kita pecah. Tengok. Kalau tuan-tuan tengok dalam kita tengok dalam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Dia menyatakan berkenaan dengan sapuan di atas kepala. Dia letak berapa kali? Parah tuan-tuan. Sini ada belajar tak Bulughul Maram? Ada tak? Ada Bulughul Maram tu terang tuan-tuan. Bulughul Maram dah sampai bab mana dah? Baru mula? Lambat lagi ya. Tuan-tuan, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam hadis bab wuduk, tuan-tuan tengok dalam hadis berkenaan dengan bab hadis nombor antara 33-34, tuan-tuan tengok. Hadis berkenaan dengan wuduk yang mana daripada Humran, daripada Uthman. Tengok bagaimana dia punya sifat berkenaan dengan wuduk. Dia terangkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Rasulullah itu dia kata apa? Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Bercanggah tak dengan tuan-tuan buat? Padahal dia daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu sebagai guru dia. Dia datangkan kepada hadis tersebut. Tuan-tuan, sekarang ni kita tengok. Baik, tuan-tuan ni apa saya nak buka, tuan-tuan tengok balik. Tuan-tuan, kerangka ni kita nak tengok. Dalam bab fiqh, tuan-tuan. Ini fiqh. Kalau tadi kita bincangkan bab tauhid. Tauhid memang ada pencanggahan. Tuan-tuan, kita tengok. Tuan-tuan akan mendahulukan siapa? Guru-guru ke ataupun daripada hadis? Guru. Kan saya cakap dah. Tuan-tuan dah jumpa hadis berkenaan dengan yang menyatakan wa man sahabi ra'sihi wahidatan. Rasulullah itu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ni yang dikatakan Imam Tirmizi menyatakan bab ini adalah yang tersahih di dalam babnya, tuan-tuan. Dikuatkan lati dengan tu. Dia kata apa berkenaan dengan Rasulullah itu menyapu kepala satu kali. Tuan-tuan, kalau dalam hadis yang lain dikata apa? Biyadaihi, menggunakan kedua tangannya, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak letak kat mana? Tu pasal tuan-tuan, dalam ni. Itu apa tu? Itu Wahabi, Salafi. Tak dah tuan-tuan, dah. Buka kitab dulu. Tu saya kata, dalam bab-bab ni kena buka kitab. Sedangkan kita tengok yang ni adalah saya kata tadi, Al-Hafiz Ibnu Hajar adalah daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan. Tu pasal kita ni ilmu belum banyak lagi, tuan-tuan, tapi kita dah mula menghukum orang. Jangan kita hukum orang dulu. Biar kita tu ada ilmu. Dan kita jangan tolak mereka, kita ambil ilmu mereka. Berkenaan daripada siapa saja, daripada salaf ataupun khalaf. Dua-dua penting, tuan-tuan. Dua-dua penting. Jangan taksub, tu je. Maknanya orang datang kepada kita berkenaan dengan ilmu al-falsafah, ilmu mantik contohnya. Mantik banyak digunakan oleh orang-orang yang khalaf. Khalaf ni banyak menggunakan ilmu mantik. Tak ada masalah, tuan-tuan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan pendekatan falsafah. Ada.
Ditanya oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, siapakah yang akan mendampingimu di syurga kelak? Tak, kemudian dia jawab apa dia? Yang panjang tangannya. Yang panjang tangannya. Jadinya isteri Rasulullah pun ngukur. Siapalah tangan paling panjang? Siapa tangan paling panjang? Kemudian Rasulullah pun memberitahu mereka, apa dia? Yang orang itu banyak sedekahnya, tuan-tuan. Kan Rasulullah juga menggunakan falsafah. Maknanya, tuan-tuan, dua-dualah kita ambil. Cuma jangan taksub je berkenaan dengan isu khalaf dan salaf. Itu saja, tuan-tuan. Tak? Mudah-mudahanlah, tuan-tuan, pendekatan ni, tuan-tuan, tak? Yang mana kita dapat pada hari ni, supaya kita ini tidak melabel orang mana-mana pun. Senang, tuan-tuan. Orang datang kepada kita, saya tengok, saya, tuan-tuan, nak hidup di dalam dua musim. Bukan dua musim apa? Dua keadaan. Ada orang yang kuat pada salaf, ada orang yang kuat pada khalaf. Dua-dua kita terima. Kerana itu adalah ilmu pada kita, tuan-tuan. Jangan tolak semua. Ambil pendekatan, ambil dia sebagai suatu, kita ambil sebagai satu ilmu untuk kita, dan kajilah balik semula. Tak. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Faham tak semua? Boleh faham tak? Tak? Mudah-mudahan, tuan-tuan, tak? InsyaAllah mudah-mudahan. Pasal, tuan-tuan, tak? Di kala ni kita tengok di dalam negara kita ni, dia dah mula, tuan-tuan. Habis dah. Tuan-tuan nampak tak perpecahan di antara umat Islam? Banyak, tuan-tuan. Dia dah melabel-label, tak? Melabel-label yang ni salaf, yang ni khalaf, ni wahabi. Tak payah, tuan-tuan. Makna kita buanglah semua, tuan-tuan. Ambil pendekatan, belajarlah semua. Jadi, siapa yang rugi? Tak ada orang yang rugi bila mana dia ambil semua. Tak ada orang yang rugi. Malah dia lebih beruntung daripada orang yang ambil cuma sebahagian, dia tinggalkan sebahagian. Ada? InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu datang daripada diri saya, tuan-tuan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kerana perhatian. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam lain-lain undangan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.